Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Agenda Awani. Penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi pada PKP pertama tahun lepas dan sekali lagi tahun ini dengan total lockdown. Kita menyaksikan memaksa orang ramai bergantung kepada khidmat penghantaran barang dan dengan permintaan yang berlipat ganda dengan PKP sekali lagi, kita lihat sektor pos dan kurier negara ini menjadi talian hayat terutamanya kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terpaksa beralih kepada platform digital. Dengan dalam masa yang sama kita lihat permintaan yang berlipat ganda ini, namun kualiti perkhidmatan pula didapati tidak setara, sebaliknya merosot sejak 2019 hinggalah 2020 menurut Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Isu-isu kualiti perkhidmatan dan prestasinya itu menjadi antara aduan tertinggi daripada pengguna. Kita lihat juga antara faktor yang diberikan beban kerja dan tekanan yang dilaporkan oleh pekerja sektor kurier ini, itu antara isu yang membelenggu sektor pos dan kurier negara sepanjang pandemik. Jadi sebagai usaha untuk meningkatkan prestasi sektor kurier dan pos negara ini, terutamanya selepas kebanyakan perusahaan semakin banyak yang bergantung kepada platform digital dan khidmat penghantaran ini, KKMM dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melancarkan pakej inisiatif baharu ataupun pelan accelerator kurier negara. Itu hasil dialog antara kementerian dan industri bagaimana untuk menambah baik dan merombak sektor tersebut. Jadi bagi membincangkan pelan pakej dan bagaimana sektor pos dan kurier negara dapat bertambah baik, bersedia bersama saya jam ini Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Terima kasih kepada Dr. Fazul bersedia untuk menceritakan tentang pelan pakej yang mana kita lihat sektor pos dan kurier ini salah satu perkhidmatan perlu kalau bukan antara yang paling penting ketika pandemik ini. Jadi bagaimana kalau boleh Doktor kongsikan sektor kurier dan pos ini menghadapi pandemik COVID-19? Terima kasih Nala. Basically dalam masa waktu pandemik ini kita dapati perkhidmatan terhadap permintaan terhadap perkhidmatan kurier ni telah meningkat ya. Kalau kita lihat pada tahun 2019 kita hanya mempunyai 7 parcel per kapita saja, tetapi pada tahun 2020 tak kala kita menghadapi pandemik, bilangan parcel per kapita telah meningkat kepada 14 parcel per kapita ya. Jadi apa yang kita lihat adalah terdapat tekanan terhadap industri ini untuk memberi perkhidmatan yang pada tahap yang dikehendaki oleh para pengguna. Okey, kita melihat permintaan ini berlipat 2 kali ganda kan, daripada 7 parcel per kapita kepada 14 parcel per kapita dalam masa hanya setahun akibat pandemik ini. Jadi di sebalik peningkatan signifikan dalam permintaan terhadap khidmat sektor dan kurier dan pos ini, kita lihat dalam masa yang sama keuntungan dalam kalangan syarikat kurier ini tidak setaraf ataupun tidak sama meningkat, sebaliknya dilaporkan merosot. Boleh doktor jelaskan bagaimana isu ini berlaku? Sebelum saya jelaskan, biar saya ambil kata pendekatan untuk beri gambaran yang lebih luas. Pertamanya kita lihat dari segi sektor e-commerce, ianya akan meningkat dengan kadar 24% tahun ke tahun, kadar purata. Ya. Jadi bila kita dapati kadar e-commerce yang meningkat, maka bilangan barangan yang dihantar oleh syarikat kepada pembeli juga akan meningkat. Dan ini akan menyebabkan peningkatan kadar pertumbuhan industri kurier sebanyak 6% menjelang 2025. Ya. Tetapi kita juga dapati apabila peningkatan itu meningkat, bilangan parcel itu lebih banyak, kualiti perkhidmatan tidak setimpal. Dan bila kita lihat kenapa kualiti perkhidmatan itu tidak setimpal, ianya disebabkan oleh prasarana yang sedia ada itu tidak mencukupi. Dan bila kita membuat analisa kenapa ianya tidak mencukupi, kita dapati pelaburan terhadap prasarana itu tidak mencukupi disebabkan oleh keuntungan yang tidak mengizinkan mereka untuk melabur ke dalam prasarana. Dan bila kita lihat semula kenapa keuntungan itu tidak meningkat, kita dapati satu, persaingan yang hebat berlaku di kalangan syarikat-syarikat yang berlesen. Nombor dua,
kadar yang ditetapkan untuk penghantaran, kita dapati terdapat aktiviti-aktiviti apa yang dipanggil landakan harga ataupun price dumping. Ya, bila price dumping tu berlaku, maka keuntungan tu tidak datang pada tahap yang kita kendaki bila kita banding dengan bilangan parcel yang melalui sistem tersebut. Jadi doktor telah menjelaskan isu prasarana, isu pelaburan yang tidak mencukupi dan juga isu price dumping ini. Jadi bagaimana package ini dan apa inisiatif-inisiatif dalam package ini yang boleh menangani isu-isu tersebut? Bila kita lihat semula dari package ni, kita kena lihat dari segi dua aspek. Ya. Satu adalah aspek dari segi bagaimana kita boleh merubah sedikit sebanyak industri tersebut, dan kedua, bagaimanakah kita boleh mengisikan industri ini dengan pendekatan untuk menyediakan perkhidmatan pada kualiti yang dikendaki. So kalau kita lihat ni, boleh saya lihat dari segi dua konteks. Ya. Satu adalah konteks industri. Kalau kita konteks industri, bila kita mempunyai satu barangan yang dibeli, kita menghargai barangan tu diambil dari tempat jualan dan mesti sampai ke pembeli tersebut. Ya. Dan kita selalu dapati orang bila bekerja tiada di rumah. Ya, ataupun kalau barangan yang dijual tu adalah barangan yang dibangunkan di kawasan pendalaman, tiada orang nak ambil barangan tersebut. Ya. Jadi yang pertama adalah untuk menjadikan rangkaian apa kita panggil pick up and delivery, pick up and drop off, PUDO, kata pendeknya PUDO, di mana penjual boleh meletak barangan yang telah diterima order tu ke tempat pick up ni, dan kita akan dapati barangan tu boleh diambil dan dihantar ke pembeli yang mungkin tiada di rumah tetapi boleh diletakkan dalam tempat yang kita panggil as drop off. Dan di sini adalah rangkaian di mana kita boleh menyediakan pencapaian hantaran ke tempat-tempat yang sejauh yang boleh, ya, dan kita panggil ini high availability untuk kita mengambil barang-barang yang telah dibeli. Sama ada melalui adanya kotak-kotak yang tersedia. Kalau kadang-kadang kita pergi ke pejabat pos, kita nampak kotak-kotak di tepi di mana barang kita akan sampai ke kotak tu, dan kita macam ATM, kita tekan nombor dan kotak tu akan terbuka, maka kita boleh mengambil barangan yang telah kita beli. Ataupun kita ke tempat-tempat di mana kita ada seperti 7-Eleven yang boleh kita mengambil dan menghantar barangan melalui situ. Kedua adalah di mana tempat-tempat yang memang payah untuk kita hantar ini, maka kita ada kolaborasi dengan postman community yang sedia ada. Yang ini tempat-tempat, katalah tempat seperti Kota Belud ke, tempat yang jauh sekali di mana kita memerlukan bantuan orang setempat. Yang ketiga adalah kita menyediakan insentif-insentif. So ini adalah konteks daripada bagaimana kita membangunkan industri. Dan bagi pengguna, kita akan menyediakan program insurans, cara kita melesenkan penyedia perkhidmatan, dan juga menyediakan alamat-alamat dari segi di mana kadang-kadang kita tak ada alamat, jadi barang tak sampai. Jadi maka dengan adanya pendekatan yang kedua ni, insya-Allah ada 8 inisiatif yang telah dikenal pasti melalui makmal yang kita adakan bersama dengan pihak industri dan agensi-agensi kerajaan dan pemegang taruh lain. InsyaAllah dalam masa 5 tahun ini dapat dilaksanakan. Okey doktor, kita lihat banyak inisiatif dan insentif bagi pengguna khidmat sektor kurier dan pos ini, tapi dalam masa yang sama kita nak lihat sektor kurier ini juga banyak dimanfaatkan oleh golongan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang banyak bergantung kepada platform digital dan perlu bergantung kepada penghantaran barang keperluan ini. Bagaimana doktor melihat PUDO dan inisiatif baru bawah package ini dapat memanfaatkan ataupun dapat membantu golongan PKS ini, dan juga bagaimana ia boleh merangsangkan lagi pertumbuhan ekonomi digital? Kalau kita lihat PKS ni, lazimnya mereka mungkin berada di bandar ataupun di luar bandar. Ya, biarlah saya ambil satu contoh di luar bandar.
katalah tempat ni di Parit Semprit jauh ni, dia dekat Pontian. PKS ni menjual kopiah goreng, ya, dan mungkin di kawasan tersebut untuk mereka menghantarnya memerlukan banyak kos-kos lain untuk menghantar barangan tersebut. Di tempat yang sama terdapat juga apa kita panggil sebagai pusat internet community, ya, yang memang sedia ada, dan di situlah kita akan menyediakan rangkaian pudo tadi yang saya maksudkan tadi. Jadi penjual atau pembangun PKS tu yang mempunyai barangan seperti popiah goreng yang telah sedia orang membeli, boleh membawa barangan tersebut ke pusat internet community di situ, ya, dan akan ada perkhidmatan kurier yang akan mengambil barangan tersebut dan menghantar kepada pelanggannya yang mungkin berada di Kuala Lumpur ataupun mungkin berada di Johor Bahru, ya, dan pelanggannya pula kalau dia tiada di rumah, boleh mengambil barangan tersebut di drop off yang saya maksudkan tadi. Jadi nampak rangkaian tu telah ada. Jadi dengan ada pendekatan seperti itu, PKS yang berada di luar bandar boleh melebarkan pasarannya. Tidak lagi hanya menjual di kawasan setempat, tapi boleh menjual barangan tersebut ke kawasan luar daripada kawasan mereka. Dan dengan adanya platform digital, maka pembelian tu dan penjualan boleh dilaksanakan secara maya, dan hanya setakat penghantaran dan pick up dan penghantaran saja yang terpaksa saja secara fizikal. Di sinilah kita dapati terdapat peningkatan sebanyak tak kurang daripada 10% daripada pendapatan mereka hari ini yang dapat ditingkatkan melalui penggunaan penjualan secara maya dan juga pemantapan perkhidmatan kurier. Doktor, mungkin daripada perspektif saya dan mungkin ada juga segelintir penonton kita yang baru saja ingin mengenali sistem drop-off pudo ini, mungkin kita tak dapat nak kenal apa yang baharu dengan sistem drop-off ini berbanding dengan sistem yang digunakan sekarang atau sebelum ini. Boleh doktor jelaskan apa perbezaannya dan bagaimana sistem drop-off dan juga penghantaran yang dilaksanakan ketika ini atau sebelum ini, apa pembaharuan sebenarnya yang perbezaannya? Biarlah saya bagi gambaran apakah sedang berlaku hari ini, ya. Kita katalah saya ingin membeli sesuatu barang, saya masuk kepada platform digital dan saya membuat langganan, ya, dan saya membuat pembayaran semuanya secara maya, ya. Dan barangan tersebut akan dikeluarkan oleh pengusaha tersebut dan ianya diambil oleh syarikat kurier daripada tempat pembuatan barangan tersebut, dan ianya akan diambil dan dihantar kepada alamat saya, ya. Dan di sinilah sama ada saya ada di rumah atau tak ada di rumah akan memainkan peranan yang penting. Kalau saya ada, okeylah, barang tu saya akan terima. Kalau saya tak ada, barangan tu akan dipegang oleh syarikat tersebut dan barangan tu mungkin tidak sampai sehinggalah saya ada di alamat sewaktu perkhidmatan tu dihantar. Inilah gambaran yang sedia ada, ya, dan penghantaran menggunakan pakai sama ada van ataupun seseorang yang menggunakan pakai motosikal, ya. Dengan pudo ni konsepnya semuanya boleh dikatakan sebagai tiada perantaraan manusia, ya. Di mana order tadi seperti saya lakukan adalah secara maya, pick up oleh syarikat perkhidmatan kurier yang sedia ada, tetapi hantaran tidak sampai ke rumah saya, tapi dihantar kepada satu tempat yang berdekatan dengan rumah saya, yang mana saya boleh mengambil barangan tersebut tak kira waktu, ya, mana dan di manakah tempat tersebut. Ianya boleh dalam bentuk locker, ya, dan locker tu kita bayangkan mesin ATM yang kita selalu ambil duit tu, ya, dan kita biasa tekan nombor untuk kita akaun kita, maka kita boleh mengeluarkan wang kita daripada ATM tersebut. Jadi konsep yang serupa, kita akan tekan nombor yang telah diberi dan loker-loker yang berkait dengan mesin seakan ATM tu pintunya akan dibuka dengan sendirinya, dan dalam
kotak ataupun loker yang pintunya terbuka, di situ terdapat barangan yang telah kita langani. Ya, jadi perbezaannya dengan ini tidak memerlukan lagi alamat, tidak memerlukan saya sebagai pelanggan mesti ada di rumah untuk barang itu sampai. Ya, itu yang perbezaan dia dengan adanya Pudo berbanding dengan perkhidmatan yang sedia ada. Okey, seperti doktor jelaskan tadi, kita lihat inisiatif-inisiatif baharu yang diperkenalkan bawah package memberi tumpuan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS terutamanya di kawasan luar bandar. Kita nak lihat secara keseluruhannya bagaimana inisiatif package ini diterima oleh industri melalui majlis yang diadakan, rundingan dialog yang diadakan bersama dengan pihak industri. Bagaimana penerimaan mereka, apa mungkin idea-idea masalah kekangan yang mereka hadapi? Industri ni adalah satu industri yang boleh saya katakan dalam istilah Inggerisnya fragmented. Ya, kita ada pemain yang besar seperti Post Malaysia dan juga kita juga ada pemain-pemain yang kecil, ya, dan bilangan mereka yang telah dilesenkan oleh pihak MCMC lebih daripada 100. Jadi dalam pasaran sebesar Malaysia ni kita mempunyai lebih daripada 100 pemain. Dan sekiranya infrastruktur dibangun dengan setiap satu, maka terdapat banyak pertindihan dan banyak kos yang tidak sepatutnya, yang mana ianya akan turun kepada pengguna. Dan di sini bila kita melaksanakan makmal, kita menarik semua pemegang taruh ni, pemegang lesen ni untuk datang ke makmal untuk berbincang. Jadi idea Pudo ni bukanlah idea daripada MCMC, ya. Ini idea datang daripada pihak industri. Mereka sendiri yang mengutarakan bagaimanakah mereka boleh bekerjasama, berkolaborasi untuk menyediakan satu rangkaian yang boleh diguna pakai bersama. Ya, dan pihak MCMC membuat fasilitasi untuk ianya dilaksanakan, ianya dipantau dan memastikan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan akan dilaksanakan pada jangka masa yang telah ditetapkan. Ya, jadi dia bukan kes di mana pihak MCMC ada idea, kita melaksanakan, tidak. Ini terbalik. Idea datang daripada pihak industri dan mereka bergembeling tenaga dan mereka memerlukan fasilitasi daripada pihak pengawal selia, dan kita akan memastikan bersama dengan agensi-agensi kerajaan lain untuk menyenangkan pembangunan rangkaian bersama ini. Okey doktor, saya nak beralih kepada aspek kualiti pula. Kita lihat dalam kenyataan KKMM sebelum ini 86% daripada aduan pengguna berkaitan dengan perkhidmatan yang buruk. Mungkin doktor boleh jelaskan apa sebenarnya yang pengguna boleh harapkan dan nikmati daripada pelancaran package ini dari sudut kualiti perkhidmatan itu? Kita boleh lihat dari tiga aspek, ya. Yang pertama, barangan akan sampai. Jadi bila kita kata kualiti itu, kita tengok apakah parameter kualiti kita. Satu, adakah barang tu sampai kepada kita yang telah melanganinya. Nombor dua, adakah keadaan barangan tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Ya, dan kita kerap dengar kadang-kadang barang tak sampai. Barang dia ada dicampak tepi jalan ataupun barang sampai ianya rosak, ya. Jadi bila kita buat pendekatan terhadap kualiti, kita akan memastikan kedua-dua aspek ini dapat ditangani. Dari segi barangan sampai atau tidak. Tadi saya telah terangkan dengan panjang lebar tentang Pudo, ia akan membantu untuk memastikan barangan itu sampai. Kedua adalah keadaan barangan tersebut. Ya, jadi dengan adanya pendekatan mandatory quality standards ataupun mandatory insurance, maka barangan tu kita dijanji oleh penyedia perkhidmatan akan sampai pada pelanggan dalam keadaan yang terjamin. Ya, dan sekiranya barangan tu tidak dalam keadaan yang baik, maka ianya dapat ditampung melalui pelan insurans yang akan disematkan bersama dengan perkhidmatan yang diberi. Ya. Dan pelan insurans itu bukanlah sesuatu yang akan dipaksa. Ini adalah pilihan pengguna. Jadi kalau pihak pengguna ingin mendapatkan kata coverage yang elok, maka mereka akan membayar sedikit kos untuk memastikan terdapat pelan insurans bersama dengan perkhidmatan penghantaran yang telah dilangani. Ya, so dua tu.
Doktor, kalau kita nak bercakap tentang kualiti perkhidmatan, saya ingin merujuk kepada laporan isu pekerja sebuah syarikat yang sebelum ini mogok ataupun mendakwa tidak dapat memberikan kualiti yang baik akibat beban kerja. Mereka juga mendakwa isu tak puas hati dengan pemberian bonus, itu antara faktor-faktor yang diberikan. Kita nak lihat juga dari sudut kebajikan pekerja itu sendiri, kerana dengan kebajikan pekerja itu juga boleh meningkatkan prestasi dan kualiti perkhidmatan. Jadi adakah package-package dan inisiatif yang dilancarkan ini juga mengambil kira faktor kebajikan pekerja sektor ini? So tentu Nela, okey. Tadi saya maklumkan tadi tentang price dumping. Bila kita ada price dumping, maka nilai sesuatu perkhidmatan tu kita sebagai pengguna kita happy sebab kos pada kita rendah. Tetapi penyedia perkhidmatan tidak dapat menampung kos untuk menyediakan perkhidmatan kita. Jadi di manakah mereka akan tekan? Dia akan tekan kepada pekerja sebab kos perkhidmatan akan datang dalam tiga konteks. Satu, kos tempat bekerja. Nombor dua, kos tenaga kerja. Dan nombor tiga, kos sistem perkhidmatan kerja. Ya. Sistem perkhidmatan tak boleh potong. Ya. Untuk kos tempat bekerja pun tak dapat dikurangkan. Jadi apa yang ditekan adalah kos pekerja. Di sinilah kita akan dapati pekerja-pekerja mungkin tidak mendapat bonus, mendapat allowance yang rendah, tekanan kerja yang tinggi. Jadi dengan adanya pendekatan ni, kita boleh memastikan tiada price dumping berlaku. Kita mempunyai kadar minima untuk perkhidmatan dengan syarat kos pendapatan yang dapat didapati oleh syarikat tersebut boleh dipanjangkan kepada tenaga kerja mereka dengan memastikan sekurang-kurangnya pekerja ni mendapat gaji minima yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ya, dan di sinilah kita membuat rombakan terhadap industri. Mungkin industri mungkin akan terasa pedih sedikit pada permulaannya, tetapi in the long run ia akan memastikan kesihatan industri itu elok, pekerja juga dapat dijaga dengan baik. Okey, akhir sekali doktor, kita nak lihat dari sudut jangka masa, time frame antara inisiatif yang dilancarkan melalui package dan inisiatif baharu PUDO ini. Adakah kita melihat ini sebagai satu penyelesaian long term, jangka masa panjang ataupun lebih jangka masa pendek? Apa anggaran MCMC dan juga KKMM selepas ini dari sudut jangka masa itu? Sejauh mana kita boleh lihat bagaimana pembaharuan terhadap sektor tersebut dapat kita lihat kualitinya bertambah baik, kerana demand ataupun permintaan untuk kualiti bertambah baik itu agak tinggi ketika ini dengan pandemik, dengan PKP sekali lagi. Jadi apa anggaran MCMC di sini? Kita package ni mempunyai satu jangka masa sehingga tahun 2025. Ya, kita tidak menjanji ianya akan dapat diperbaiki dalam sekelip mata. Ya, tapi kita mempunyai sasaran-sasaran mengikut jangka masa yang telah ditetapkan untuk kita melaksanakan ke-8 inisiatif yang telah saya masukkan tadi. Ya, dan kita juga mengambil pendekatan untuk menyediakan laporan untuk orang ramai tentang progres package ini dari masa secara berkala. Ya. Setiap suku insya-Allah kita akan menyediakan laporan untuk masyarakat orang ramai tahu bagaimanakah usaha ni telah dijalankan dan mereka juga dapat merasai apa pembaikan yang telah dilaksanakan dalam setiap suku dari sekarang hinggalah ke tahun 2025. Dan kita juga faham bahawa pasaran tu selalu berubah, ya. Kita panggil pasaran ini adalah dinamik. Kita mempunyai plan sehingga tahun 2025, tetapi plan ini akan dilakukan imbas semula, ya, setiap tahun untuk kita memastikan pendekatan tu memenuhi citarasa ataupun keperluan pasaran sewaktu tersebut. InsyaAllah lazimnya saya teori
80-20 rule tu akan akan dapat dilaksanakan, di mana 80% of the time kita akan betul, pasaran tidak berubah dengan begitu banyak, tetapi terdapat 20% of the time di mana kita perlu membuat refinement atau pendekatan baru untuk melaksanakannya. Baik, kita akan terus mengikuti perkembangan pelan package ini dan bagaimana inisiatif-inisiatif baru ini boleh memanfaatkan pengguna seluruh negara dan juga pekerja industri dan pastinya golongan perusahaan kecil dan sederhana juga PKS, bagaimana industri digital economy dapat bertumbuh dengan penambahbaikan sektor pos dan kurir negara. Terima kasih kepada Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, mengulas mengenai pelancaran package inisiatif baru untuk merombak dan menambah baik sektor pos dan kurir negara ini. Dan itu sahaja perkongsian saya dalam agenda Awani jam ini bersama saya Nala Huda. Salam hormat.